semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan puan semua. Akhirnya, satu lagi keputusan mahkamah yang bagi saya sangat mengejutkan berkenaan dengan kes mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Yusof berkenaan dengan mahkamah yang sudah membenarkan Datuk Seri Anwar untuk mendapatkan salinan WhatsApp dengan Yusof. Jadi ini memang satu tanda tanya ramai orang. Perbualan WhatsApp antara Datuk Seri Anwar dengan Yusof, yaitu bekas pembantu penyelidiknya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi pada Rabu untuk mendapatkan salinan perbualan WhatsApp antara beliau dan juga bekas pembantu penyelidiknya, yaitu Muhammad Yusof Rote dari tahun 2018 hingga 2019. Pesuruhjaya Kehakiman ataupun JC, Dr. John Lee Ken Ho alias Muhammad Johan Lee telah membenarkan permohonan Anwar semasa prosiding dalam talian yang turut dihadiri Peguam Anwar, Navpreet Singh, manakala Muhammad Yusof diwakili Mahajot Singh. Dan selepas meneliti penghujahan dan kandungan pernyataan tuntutan, saya mendapati permohonan itu mempunyai merit atau dokumen yang diperlukan adalah berkaitan dan perlu bagi penentuan kes itu, kata JC Lee. Justru beliau memerintahkan Muhammad Yusof untuk membayar RM1.000 sebagai kos kepada Anwar dan menetapkan 13 April bagi pengurusan kes. Dalam permohonan penzahiran dokumen, ahli Parlimen Tambun itu antara lain sedang mendapatkan salinan semua perbualan WhatsApp antara mereka berdua dari September 2018 hingga Jun 2019. Jadi ini memang satu yang dinantikan oleh semua penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Jadi berdasarkan pemfailan mahkamah, Anwar yang menyatakan dokumen yang diminta adalah penting untuk mengesahkan kejadian fakta yang telah diakui oleh Muhammad Yusof dalam pernyataan tuntutannya. Anwar juga berkata, adalah perlu bagi beliau untuk meneliti dokumen tersebut karena ia merupakan bukti penting kepada isu utama yang dipertikaikan dan akan membantu pembatalan saman sivil itu secara adil. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, Muhammad Yusof juga selaku plaintiff telah memfailkan saman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 14 Julai 2021 berhubung dakwaan serangan seksual terhadapnya pada tahun 2018. Beliau juga menuntut ganti rugi khas, ganti rugi am, teruk dan teladan serta faedah, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Anwar kemudiannya mengemukakan saman balas terhadap Muhammad Yusof, sumber daripada bernama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, mahkamah akhirnya mengumumkan satu keputusan yang paling mengejutkan di mana mahkamah telah benar Anwar untuk mendapatkan salinan WhatsApp dengan Yusof. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya dalam permohonannya di Mahkamah Tinggi pada Rabu untuk mendapatkan salinan perbualan WhatsApp antara beliau sendiri dan juga bekas pembantu penyelidiknya Muhammad Yusof Rote dari tahun 2018 dan 2019. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya Khairi Jamaluddin terima satu keputusan yang bagi saya sangat mengejutkan, sangat menggemparkan daripada Zahid Hamidi. Seperti yang kita tahu, Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang berlangsung sehingga 14 Januari. Dan sudah pasti pemilihan Presiden UMNO ada yang banyak berpendapat
Patutkah Zahid diganti? Patutkah jawatan itu tidak perlu dipertandingkan? Jadi banyak spekulasi, banyak pendapat daripada ramai orang termasuk ahli dalaman UMNO sendiri. Dan hari ini Khairi Jamaluddin telah membuat satu kenyataan bahwa Zahid memberitahu perkara ini kepada Khairi Jamaluddin. Menurut KJ, Zahid bagi tahu saya sedia untuk berjuang. Kenyataan daripada KJ. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan, mohon kiranya jasa baik kamu semua untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya ramai yang tahu. Timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau, KJ ataupun Khairi Jamaluddin mengesahkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sedia untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Presiden Parti sekiranya beliau dicabar. Khairi berkata, kesediaan itu dimaklumkan sendiri Ahmad Zahid ketika mereka terserempak sewaktu menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia WTC. Justru bekas Ketua Pemuda UMNO itu memberi amaran kepada tangan gaib dalam UMNO supaya tidak lagi menutup ruang demokrasi dalam parti. Presiden sendiri memberitahu beliau bersedia untuk bertanding kursi presiden. Jangan ada yang coba menutup demokrasi dalam UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda setuju sekiranya Presiden Zahid Hamidi, jawatan presiden dalam UMNO hari ini tidak perlu dipertandingkan? Ataupun Anda setuju sekiranya jawatan presiden ini dipertandingkan? Terdahulu juga melalui muat naik berasingan, Khairi menyuarakan keyakinan bahwa Ahmad Zahid adalah seorang pejuang dan Presiden UMNO itu tidak akan sesekali gentar untuk menghadapi saingan sekiranya kedudukannya sebagai pemimpin nomor satu parti dalam pemilihan. Dalam pada itu juga Khairi menyuarakan rasa hormat terhadap Ahmad Zahid karena sedia bertanding dalam pemilihan UMNO dan menyifatkan sebarang usaha menutup demokrasi dalam UMNO sebagai bertentangan dengan keberanian Presiden parti itu sendiri yang sedia berdepan dengan sebarang tentangan untuk kursi presiden. Jadi melalui tuduhan-tuduhan, tomahan-tomahan yang mengatakan bahwa Zahid ini takut untuk mengadakan pertandingan untuk merebut jawatan kursi presiden itu adalah tidak benar. Disebabkan Khairi yang juga sudah mengesahkan bahwa Zahid memang sedia untuk bertanding. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah Khairi Jamaluddin akan sekali lagi bertanding melawan Zahid Hamidi untuk jawatan Presiden UMNO? Ataupun mungkin Zahid yang telah kalah di Sungai Buloh semasa PRU15, di Parlemen Sungai Buloh semasa PRU15 akan menarik diri, akan mengundur diri untuk bertanding merebut sekali lagi kursi Presiden UMNO itu setelah pernah dikalahkan oleh Zahid pada tahun 2018. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, ini kenyataan daripada Zahid hari ini, di mana Zahid telah memberitahu kepada Khairi Jamaluddin bahwa sedia untuk bertarung.